Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi. Ini adalah sambungan daripada video pada 31 hari bulan Januari. Dah macam pembaca berita pula, ada kertas kat sini. Tapi ini adalah talk show mengikut nasihat KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia telah mencadangkan 3C, iaitu avoid crowded area, avoid confined space dan jaga conversation. Apa yang saya buat sekarang ni, saya bekerja di not so crowded area dekat tengah bendang. Kalau tengok kat sini, keliling bendang, not a confined space dan jauh daripada orang. Saya telah mencapai kriteria bekerja dalam keadaan yang direkomendkan. Okey, kita sambung cerita. Ini melalut dah sikit lah kan. Kandungan talk show hari ini adalah, saya akan highlightkan, ini adalah sambung daripada last video. Pada video yang sebelum ni saya ada cerita beberapa kriteria. Kalau kita tengok yang video yang lepas, saya ada cerita tentang tajuk yang memanggil, bangunkan cerita, masuk manfaat, perangat sikit, juala. Hari ini saya akan sentuh tentang tajuk yang memanggil. Saya akan jelaskan dan kemudian kita terus buat action. Okey, macam mana kita nak buat benda tu. Selepas tu saya akan buat demo ni. Saya akan menggunakan satu produk, program dropship Labella. Saya akan terangkan juga apa itu program dropship Labella. Dan ada satu announcement yang saya akan buat berkenaan batch Sedarian tahun 88. Saya akan cerita sikit tip dropship, tak banyak, 1-2 je. Dan saya akan buat update tentang talk show yang akan dikeluarkan. Talk show ni dia bertajuk Work from Bendang, cerita Pida 3 People. Alright, di mana saya akan ceritakan apa yang berlaku di kampung, dan saya akan selitkan sedikit sharing berkenaan digital marketing, benda-benda seperti copywriting, video making, benda macam tu. Dan pada masa yang sama saya akan ketengahkan program dropship Labella dalam talk show Work from Bendang ni. Tapi kita tengah susun juga apa topik yang sesuai. Kita akan try buat benda tu secara santai dan bahasa yang dipermudahkan. Kita masuk terus kepada mentera seru trafik. Terus masuk ke bahagian tajuk yang memanggil. Tajuk memanggil di sini kita letakkan tajuk yang menarik minat orang. Seperti semua orang duk kerumun tengok kejadian petang tadi. Ngeri sungguh. Okey, dan buatkan orang tertanya apa benda yang ditulis ni. Jadi tajuk dia, semua orang duk kerumun tengok kejadian petang tadi. Ngeri sungguh. Jadi orang akan tengok apa yang ngerinya. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh tajuk yang memanggil orang untuk membaca. Lepas tu saya juga tulis di sini, kasih dramatik sikit headline dia. Tapi janganlah jauh lari tajuk. Janganlah lari tajuk dengan kandungan sampai tak nampak hubung kait dia. Jadi maksudnya tajuk tu dia kena ada kaitan sikit lah dengan apa yang kita nak cerita. Janganlah kita cerita tentang kita ambil contoh, ada siput dekat bendang, siput besar, siput gergasi di bendang. Lepas tu cerita je, kita cerita pasal Ultraman Taro sedang berlawan dengan raksasa. Itu dah lari dah lah kan. Okey, jadi apa yang tajuk memanggil, tip dia yang saya nak share dekat sini, saya tambah daripada apa yang saya tulis, dan saya akan update balik mentera seru trafik dengan konten yang baru. Yang ni saya dapat melalui pengalaman lah. Maksudnya setiap kali saya buat copywriting, sekarang ni saya tengah bina tim untuk copywriting, tim pun dah ada. Dan lepas ni copywriting berkenaan dropship, tim saya yang akan buat. Orang membaca sebab emosi. Jadi bila kita nak tulis headline tu, kita kena kasih ada rasa. Okay, orang baca dan dia akan ada rasa. Dan rasa tu adalah benda yang berkaitan yang kita nak sentuh hati diorang. Apa yang kita nak sentuh hati diorang? Adakah kita nak sentuh hati diorang berkenaan PKP, berkenaan COVID? Kita nak sentuh hati diorang berkenaan pencarian kerja, ketiadaan income? Jadi kita buat sesuatu dan kita nak tulis tu, kita kena apa rasa yang kita nak detikkan pada hati pembaca. Dapat ke? Dapat. Alright, terusnya saya nak buat demo melalui program dropship Labella. Maksudnya di sini saya nak memanggil orang supaya membaca
ataupun melihat video berkenaan program dropship Labela. Jadi dekat sini apa yang saya dah listkan kat sini berdasarkan pengalaman, berdasarkan kelas-kelas yang saya pergi dan apa yang saya telah buat, dan saya kasih disclaimer awal-awal, ini adalah cara yang saya buat. Cara anda mungkin berlainan dan hasilnya mungkin berlainan. Saya menggunakan teknik unik ataupun dramatik, benda yang jarang orang buat, lain daripada kita cuba cari benda yang lain daripada orang lain buat. Jangan jatuhkan orang. Sebagai contoh, kan banyak cerita pasal Sifu katak, banyak cerita pasal Sifu jadian, order tu, kita jangan sentuh benda tu. Lepas tu kita highlightkan pin, apa yang pin yang kita nak highlightkan. Kita pilih satu tema. Lepas tu ada juga kadang-kadang urgency, kita letak keyword tu ataupun kita letak headline tu untuk mengeneratekan urgency bagi orang untuk terus membaca ataupun terus membuat tindakan. Kita buat sesuatu yang memberhentikan pencarian orang. Orang sedang mencari solution. Jadi kita punya headline tu kita stopkan orang itu dari cari benda lain. Dia baca benda tu, oh ini kod yang aku cari. Dia akan terus membaca. Answer the question. Orang akan mencari-cari macam mana nak buat dropship, bagaimana nak generate income daripada dropship. Kita jawab soalan tu. Dan lagi satu, pencerahan. Pencerahan, kita cerahkan orang tentang dropship. Halal ke perniagaan dropship ni? Okey, kita buat pencerahan. Dan kita create havoc. Okey, kita create havoc, tapi jangan over exaggerate sangatlah. Contoh over exaggeration ni, masuk dropship dalam masa 2 bulan akan dapat 2 million. Contoh, itu exaggeration. Okey, jangan over exaggerate. Kita boleh cakap masuk dropship, anda akan rasa perubahan pada income anda dalam masa sebulan atau 2 bulan. Be realistic lah, orang kata be realistic. Kita create havoc tapi be realistic. Sebagai permulaan untuk buat copywriting tajuk ni, kali ni saya akan buat macam ni. Kita kena buat banyak copywriting, banyak editing. Jadi saya akan guna teknik core copywriting dan momentum copywriting. Core copywriting dibuat oleh saya. Apa yang saya buat, saya akan sediakan dalam 3 atau 4 copywriting header dia. Lepas tu yang selebihnya tim saya akan buat. Jadi dia ada kesinambungan. Jadi untuk praktikal hari ni saya akan buat 4 core copywriting, dan saya akan main 20 momentum copywriting. 20 momentum copywriting ni tim saya akan buat. Jadi saya akan buat 4 heading di sini. Saya ambil satu cara dulu. Kalau unik dan dramatik ni saya kena buat research sikit. Jadi ini dia lambat sikit. Itu saya akan buat satu, tapi saya kena buat research. Highlight the pain. Okey, saya akan gunakan method highlight the pain di sini. Kita nak sentuh orang yang sedang kehilangan kerja dan nak buat extra income melalui dropship. Saya akan cakap, contoh, anda sedang mencari peluang menjana pendapatan tanpa modal. Okey, ini yang awal dia. Kita akan adjust dia balik. Lepas tu yang ketiga, agensi daftar dropship Labela sekarang sebelum pengambilan ditutup pada bulan Mac. Jadi maksudnya program dropship Labela ni saya mencari 80 orang. Sekarang ni saya dah ada 47 orang. Kita dah duduk santai dah ni. Jadi saya perlukan dalam lebih kurang 30 orang lagi lah. Dan yang keempat, berhentikan pencarian. Kita suruh dia berhenti pencarian. Singgah di sini untuk dropship. Cuba dulu sebelum cari yang lain. Okey, kita ada 3, tapi kita kena adjust balik dia punya heading dia. Sekarang dekat sebelah tu bengkel workshop semua. Dia orang tengah buat projek lah. Sekarang ni kita orang tengah buat projek kerusi malas dan meja. Gazebo tu tak siap lagi sebab klien tengah setkan tanah dia orang. Jadi bila tanah dia orang dah set, projek gazebo ni akan disambung semula lah. Ada 2 gazebo kat sini. Salah satu gazebo tu adalah untuk DR Harum Manis, Profesor Bidin Yatim. Bila Prof siap kebun Prof nanti beritahu lah. Sekarang ni okey, saya dah tunjukkan dia punya heading ni. Saya akan bawa kepada tim saya untuk di refine, dan you all akan tengok di laman Facebook Labela lepas ni. Kita tengok impact dia macam mana, dan dia akan di follow through dengan 20 momentum copywriting. Okay, sekarang ni saya nak bercerita tentang program dropship Labela. Program dropship Labela sekarang ni, apa yang kita dah buat dekat
3-4 tahun rasa. 2018 kita mula program dropship ni. Lepas tu kita dah kasih hadiah dan reward kepada dah dekat 2018 ada, 2019 ada, 2020 belum lagi sebab baru close account. 2021 kita buat perubahan sikit, improvisation actually untuk program dropship ni, di mana ini vision saya. Selain daripada menjual tudung, kita akan juga masukkan produk buku, produk perabot hasil keluaran workshop semut, dan saya akan cuba dapatkan beberapa produk daripada Telaga Biru, mungkin daripada Bubbles O2, beberapa produk daripada rakan-rakan niaga kita orang. Produk-produk tu akan appear dalam yang bahagian tudung, akan keluar dekat bahagian tudung. Yang untuk dropship, produk lain akan appear di ruangan Labella Mall. Dropshipper ni dia bukan saja menjual tudung, dia boleh menjual produk lain. Kita akan tunjukkan cara-cara buat promosi jugalah. Kita kasih variety, you nak jual produk apa. Okay? Roadmap dropship Labella sekarang adalah tudung semestinya ada, buku. Nombor 3 adalah perabot, produk kosmetik. Jadi ada beberapa lagi lah, itu yang dalam roadmap, dan kita akan tambah dari masa ke semasa. You all akan dapat coaching melalui video, melalui webinar, coaching melalui website ya. Bila you masuk ke dropship account you all, dekat situ ada SOP, dan di SOP tu ada juga guide macam mana nak set marketing plan, dan juga ada guide macam mana nak buat copywriting. Kita kasih contoh copywriting. Lepas tu sekarang ni tim saya sedang mendapatkan approval daripada Shopee, supaya Shopee akan buka ruang supaya produk dropship dalam Labella ni akan appear di Shopee, provided dropshipper tu ada account Shopee di situ. Bila Shopee kasih approval, baru kita boleh buat masa ni. Perkembangan dia, pendaftaran melalui handphone. Maksudnya you all pergi ke browser, you all type labella.com, tekan dropship, boleh daftar di situ. Pada desktop hold dulu sebab kita tengah buat adjustment sikit. Lepas tu kita sedang membuat susunan untuk dropshipper lama. Dropshipper lama obviously ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Jadi kita nak galakkan mereka yang aktif balik, dan tim sedang deploy secepat mungkin lah. Pengambilan dropship ni sedang berlaku. Kita sedang mencari 31 orang. Keseluruhan dropshipper yang kita ada lepas ni adalah 80 orang. Kita train, dan dropshipper ni akan recruit more dropshipper yang kita boleh groom daripada, orang kata, kita akan besarkan kita punya rangkaian dropship dari situ. Kita akan fokus lebih kepada dropship sebab kita tahu dalam waktu PKP ni dia bukan akan berakhir dalam 2-3 bulan. Tahun 2021 pun kita tak tentu lagi dia boleh habis, walaupun vaccination akan masuk, kita tak tahu sama ada bila kita boleh come back kita pada normal mode. Jadi kita akan teruskan dropship program ni, kita akan kembangkan dropship program ni. Terusnya, saya nak buat announcement sikit. Persatuan Alumni Sekolah Dato' Abdul Razak Batch 88. Apa yang mereka sedang buat sekarang ni, mereka sedang mengutip derma untuk membeli sebuah van jenazah untuk kegunaan percuma bagi mereka yang tak berkemampuan. Maksudnya batch ni dia akan beli van jenazah bagi keluarga yang kehilangan ahli keluarga tapi tak mampu untuk menguruskan urusan jenazah. Jadi salah satu daripada bantuan yang batch ni akan provide adalah menyediakan van jenazah secara percuma. Kita tengok apa information dia. Untuk memberikan bantuan atau persebarang pertanyaan, boleh berhubung dengan saudara Azizul Ghazali 012 428 0696, ataupun email ke azizul_ghazali@yahoo.com. Derma tu boleh disalurkan ke akaun Bank Islam 140 140 101 46535. Diadreskan kepada Persatuan Alumni Sekolah Dato' Abdul Razak tahun 88. Jadi kalau sesiapa yang nak tanam saham di akhirat, inilah usaha murni daripada senior kami, Batch 88. Kalau nak support, boleh saya letakkan maklumat di skrin ni, you boleh tengok dan boleh berinfak lah terus ke persatuan ni. Itu announcement untuk setakat ini. Dan seterusnya saya akan ceritakan tentang tip dropship. Tip dropship. Dropship ni adalah satu perniagaan
Yang kalau kita buat betul-betul, tak ada masalah. Kita nak cecah puluh ribu sebulan pun tak ada masalah, tapi kena buat betul-betul lah. Dan dropship ni bukan bermaksud kita pegang satu produk saja. Saya cadangkan, okay, macam Labella, you ambil Labella sikit, you ambil few apa orang kata player yang lain sikit. Macam dropship Labella ni, kita akan tambah produk, tapi kita tak galakkan you all jual semua. Maksudnya you ambil satu produk dan you jual, lepas tu mana produk yang meletup tu you teruskan. Jadi the idea is, macam dropship ni kita kena try macam-macam produk. Kita tengok produk mana yang sesuai di market, produk yang meletup tu yang kita drive. Okey, macam di Labella, okey, produk yang meletup, ini nak cerita ni. Di Labella, produk yang meletup adalah tudung Lubna. Itu nombor 1. Tudung nombor 2 yang meletup adalah tudung Inayah. Tudung yang nombor 3 yang meletup adalah tudung Wardah. Cukup dah 3. Okey, nanti bila you masuk Labella ni, masuk dropship Labella, you akan nampak banyak lagi produk-produk yang meletup kami lah. Jadi saya ulang balik, di Labella, okey, produk kami yang meletup adalah tudung Lubna, tudung Inayah dan tudung Wardah. Okey, itu 3. Dia ada 4, tapi saya cerita 3 je dulu. Sebelum kita tutup kita punya talk show hari ni, okey, saya akan buat satu lagi talk show. Tapi talk show ni mungkin dijalankan seminggu sekali. Ini di mana saya akan jemput beberapa orang tetamu. Mungkin kita buat review buku, kita bercerita tentang perkara agama, fiqh, tauhid, tapi dalam dalam keadaan yang santai, dalam bahasa yang mudah, yang orang senang faham. Jadi jemputan pertama saya adalah Ustaz Nan lah. Kita sekarang tengah menyusun topik, tema dan sedang menyusun setting yang sesuai untuk talk show tu. Jadi saya akan update dari masa ke semasa. Sekian saja talk show Work from Bendang untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi di mana pada talk show seterusnya saya akan sambung lagi cerita pada topik yang seterusnya, iaitu macam mana nak bangunkan cerita, dan tunggu keluaran video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.